Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani al-mutalazimani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan kepadanya, nescaya Allah akan bagi faham di dalam agama. Jadi kita mengharapkan daripada apa yang kita laksanakan, semoga bertambahnya faham kita berkenaan dengan ilmu-ilmu yang penting. Lebih-lebih lagi ilmu fardu ain, yang mana menjadi satu tanda lah bahawasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ataupun menjadi satu tanda bahawasanya kita di dalam kebaikan. Okey, baik. Jadi minggu lepas kita ada bincang berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa 1, 2, 3 dan kita simpulkan dalam simpulan yang satu. Okey. Dan kita dah bincang beberapa perkara-perkara yang moden yang berkaitan dengan perkara yang kita simpulkan ni lah. Okey. Dan semalam kita bincang secara khusus. Okey, kita bincang secara khusus yang dibentangkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita Irfan Al-Azhari, okay, berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa kontemporari. Okay. Kita bincang secara khusus mari daripada kitab Arabnya lah, dan diterjemahkan satu persatu dan dihuraikan satu persatu dan ditambahkan beberapa maklumat satu persatu. Okay, baik. Harapnya kita ada manfaat lah daripada apa yang kita bincangkan semalam ya. Baik. Okey. Kita masuk kepada perkara yang membatalkan puasa yang keempat. Okey. Kita nak sambung sampai habis insya-Allah. Itu insya-Allah habislah. Insya-Allah lah. Okey. Perkara-perkara yang membatalkan puasa insya-Allah lah kita usahakan. Jadi perkara yang keempat adalah sengaja muntah. Okey. Muntah dengan sengaja. Sekiranya termuntah, nescaya tidak batal puasanya. Termuntah maksudnya muntah dengan sengaja. Okey. Orang yang muntah ada kalanya muntah dengan sengaja, ada kalanya muntah dengan sengaja. Okey, termuntah. Menggagahi di atasnya oleh muntah. Okay, kalau kita lama sebut tergagah atasnya muntah. Okey. Jadi dapat nak pula apa? Termuntah. Okey. Jadi yang membatalkan puasa bukan termuntah tapi sengaja muntah. Okey, sengaja. Yang korek muntah. Okey. Walaupun muntah yangnya sengaja muntah tadi keluar semua, si masuk sikit pun dalam rongganya balik. Okey. Muntah tu kita keluar nak. Okey. Keluar semua walaupun sikitnya, yakin saya dah masuk sikit pun balik ke dalamnya. Tetap puasanya batal. Okey, tetap puasanya batal. Okey. Baik. Adapun kalau termuntah. Kalau termuntah maka puasa syik batal dengan syarat apa yang dimuntahkannya tadi syik masuk semula ke dalam. Okey, dengan syarat apa yang dimuntahnya tadi syik masuk semula ke dalam. Okey. Jadi kesimpulannya muntah ada dua. Okey. Muntah ada dua. Sengaja, syik sengaja. Sengaja tak termuntah lah. Okay, kalau sengaja batal puasa
Batal puasa walaupun si masuk sikit pun ke dalam balik. Okey. Walaupun si masuk sedikit pun dalam balik. Muntah si sengaja si batal puasa dengan syarat si masuk dalam. Benda yang dia muntah ataupun air liur yang bercampur muntah tadi si masuk semula ke dalam rongganya. Okey, dia syaratnya lah. Okey. Baik. Sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, sebab apa muntah dengan sengaja membatalkan solat, membatalkan puasa? Sebab ada hadis kata Rasulullah, man zara'ahu al-qai, betulkah hadisnya? Man zara'ahu al-qai falaysa alayhi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Okey. Barang siapa yang zara'ahu al-qai, yang termuntah, maka siada di atasnya qada. Sebab apa siada qada? Sebab puasanya si batal. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, okey, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada puasanya sebab puasanya dah batal. Okey. Jadi berkenaan dengan muntah, okey, berkenaan dengan muntah, ulama sepakat. Okey, ulama sepakat. Bukan semata-mata sepakat dalam mazhab Syafi'i, bahkan ijma'. Okey, ulama ijma'. Muntah dengan sengaja, ulama ijma'. Saya ada khilaf di antara ulama, dalam kalangan ulama. Saya ada khilaf. Perkara tersebut membatalkan puasa. Telah menukilkan ijma' ini oleh Imam Ibnul Munzir. Okay. Ijma' ulama membatalkan. Cuma yang berlaku khilaf dalam kalangan ulama bukanlah pada hukum membatalkan puasa ataupun si, tapi apa yang lahir setelah daripada akibat setelah daripada perbuatan muntah dengan sengaja. Ya, ulama khilaf. Okey. Sebahagian ulama mengatakan akibat daripada perbuatan muntah dengan sengaja tadi mewajibkan qada dan kafarah. Mewajibkan qada dan kafarah. Sebahagian ulama, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang lain, antaranya adalah Zainal Ali, Ibnu Umar, Zaid bin Arqam, Alqamah, Az-Zuhri, Abu Hanifah, ada Hanafi, wa Malik, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, okay, Imam Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah, mengatakan bahawasanya orang yang muntah dengan sengaja akibat daripada perbuatannya tersebut hanyalah wajib ke atasnya qada, okey, tanpa perlu kafarah. Okey, tanpa perlu kafarah. Okey. Ya akibatnya lah, ya ulama khilaf. Siapa yang berpandangan kepada wajib qada dan wajib kafarah? Antaranya adalah Imam Atha dan Imam Abu Thawr. Okey. Baik. Jangan. Mamji katanya ada request untuk masuk. Koreksi sedar ni. Okey. Okey. Ya, akibat daripada perbuatan muntah tadi. Okey, akibat daripada perbuatan muntah tadi. Saya tulis tipu lah. Okey. Cuma yang kita nak sebut juga adalah apabila dia muntah dengan sengaja, maka puasanya terbatal, kan? Jadi wajib ke atasnya qada. Okey, wajib ke atasnya qada, ya sepakat ulama. Okey, wajib qada. Okey. Yang jadi khilafnya adakah wajib kafarah ataupun si? Jumhur ulama mengatakan si wajib kafarah. Okey, si wajib kafarah. Okey. Yang selesailah. Yang kita nak bincang juga adalah wajib qada tadi adakah wajib segera ataupun si wajib segera? Wajib segera ataupun si wajib segera? Cuba jawab, Dok. Okey. Wajib segera ataupun si wajib segera?
Lain jawab kah? Cuba jawab. Wajib qada segera kah? Wajib qada si segera? Boleh ulang balik soalan kah? Okey. Nya membatalkan puasa dengan muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Adakah orang muntah dengan sengaja? Ada. Okey. Kita belajar sains dulu ataupun kita belajar PJK dulu. Ada jenis nama orang ya, apa? Bulimia nervosa. Ya, bulimia nervosa. Okey, dia muntah dengan sengaja sebabnya rasanya gemuk. Dia mau makan tapi dia rasa gemuk. Okey, dia pun muntah lepasnya makan. Okey. Adakah wajib qada lah sebab puasanya batal, wajib qada. Cuma soalannya wajib segera ataupun si wajib segera. Okey. Wajib segera wajib segera maksudnya masuk jak raya yang kedua. Terus wajibnya puasa. Si wajib segera maksudnya nya boleh puasa pada mana-mana hari sebelum sampainya Ramadan akan datang. Okey. Ni jawapannya. Ya. Saya jawab. Wajib qada segera. Okay. Sebabnya meninggalkan puasa ya teh muntah dengan sengaja kan, maksudnya meninggalkan kewajipan tanpa uzur syar'i. Jadi wajib qada dengan segera. Okey, baik. Mahafi jawab wajib qada segera. Cikgu kesidah kita jawab wajib segera. Ada yang lain nak jawab? Ustaz Lokman. Ustaz Akmal. Ustaz Lokman Al-Hafiz. Ustaz Akmal Al-Azhari. Jawapan. Segera sih wajib segera. Yang lain? Ada jawapan lain? Okey, baik. Jawapannya wajib segera. Okey, wajib qada segera. Maksudnya kalau masuk je Syawal wajibnya qada terus. Okey, tapi masuk Syawal yang dimaksudkan kita adalah 2 Syawal bukan 1 Syawal. Satu Syawal berpuasa di hari tersebut ataupun berpuasa pada 1 Syawal hukumnya haram lagi tidak sah. Okey. Jadi 2 Syawal. 2 Syawal wajibnya puasa. Kalau nya tunda maknanya sepanjangnya si puasanya berdosa. Okey, sebab wajib segera. Okey. Kalau si wajib segera boleh pilih mana-mana tarikh yang dia nak puasa sebelum masuknya puasa tahun depan. Kebiasaannya orang puasa dekat-dekat nak puasa tahun depan. Bulan tu lah, bulan Rajab, bulan Syaban, tanya dengan orang perempuan. Okey, masa tu lah untuk adanya qada balik puasa-puasa yang luput. Okey. Baik. Jadi apa dhabit? Okey, apa dhabit? Wajib segera dengan si wajib segera macam yang disebutkan oleh Mahafi tadi lah. Kalau puasa yang ditinggalkan tanpa ada uzur syar'i maka wajib qada dan wajib segera. Okey. Kalau segera macam ni aja segera. Kalau puasa yang ditinggalkan dengan uzur syar'i maka wajib qada tapi si wajib segera. Contoh uzur syar'i haid. Okey. Musafir. Okey. Semua uzur-uzur yang syar'i ataupun sakit si mampu nak berpuasa. Okey. Yang uzur-uzur syar'i. Ya, wajib qada tapi si wajib segera. Si wajib segera tapi sunat segera. Okey. Untuk wajib segera, wajib untuk sunat. Sunat segera. Okey. Baik. Ya, berkenaan dengan apa yang terlahir daripada perbuatan muntah dengan sengaja. Okey, baik. Sebelum kita masuk ke dalam perbahasan yang kelima, sengaja bersetubuh, kita nak bincang sedikit berkenaan dengan pecahan daripada masalah yang atas tadi. Okey. Dari tertulis doktor. Okey. Jadi kita sebut sebelum tu masuknya ain melalui rongga yang terbuka ke dalam rongga melalui jalan yang terbuka membatalkan puasa.
Okay, membatalkan puasa. Baik. Andai kata termasuk air ataupun tertelan air. Okay, tertelan air. Adakah perbuatan tersebut akan membatalkan puasa ataupun si? Maka ulama meletakkan apa? Dhabit. Okay. Tertelan ataupun termasuk. Adakah batal puasa ataupun si? Maka kita kena tengok perbuatan ataupun tertelan dan termasuk tadi, adakah disebabkan melakukan perbuatan yang dituntut oleh syarak? Melakukan perbuatan yang dituntut syarak ataupun bukan, tidak dituntut syarak. Syarak. Okey. Andai kata tertelan termasuk aib yang terhasil daripada perbuatan yang dituntut oleh syarak, maka dia tadi si membatalkan puasa. Si membatalkan puasa. Kalau lahir daripada perbuatan yang si dituntut oleh syarak, maka membatalkan puasa. Contohnya macam ni. Okey, baik. Kita bagi contoh. Berkumur. Jadi, tetap sunat untuk orang yang berpuasa berkumur. Tetap sunat untuk orang yang berpuasa berkumur. Ketikanya ambil wudu. Okey? Tetap sunat. Dan tetap sunat lakukan sebanyak 3 kali. Tetap sunat. Sunat berwudu, sunat berkumur dan sunat buat 3 kali. Yang si sunatnya adalah mubalaghah. Lebih-lebih dalam berkumur. Okay, kata Rasulullah, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Dan lebih-lebihlah kamu dalam memasukkan air dalam hidung, dan samalah dengan berkumur. Melainkan engkau adalah orang yang berpuasa. Okay. Jadi ketika puasa, si sunat mubalaghah. Tapi sunat kumur. Kumur tetap sunat. Mubalaghah je si sunat. Okay, berlebih-lebihan. Jadi, masanya puasanya pun kumur. Jadi, tengahnya kumur untuk yang pertama. Pusingan pertama. Okay. Ataupun kali pertama. Kumur, dia buang. Kali kedua, kumur, dia buang. Kali ketiga, yang kumur, belum sempatnya nak buang, kawannya kacau. Kawannya pun tepuk belakangnya sampailah tertelan air tersebut. Adakah batal puasanya? Jawapannya si batal. Sebab apa? Sebab lahir daripada perkara yang dituntut oleh syarak. Okay. Adapun munnya komo 4 kali. Rasa nak komo 4 kali Kayaknya pun komo 4 kali. 4 kalinya komo. Kali keempat kawannya main tepuk belakang. Okay. Nya pun tertelan. Jadi perbuatannya ataupun tertelan yang lahir daripada perkara yang si dituntut oleh syarak, komo kali keempat si dituntut oleh syarak. Okey. Jadi perbuatan yang membatalkan puasa. Okey. Perkara tersebut membatalkan puasa. Contohnya lagi, dia nak basuh mulutnya saja-saja, nak sejuk-sejuk ataupun nak main. Okey. Nak main dengan air. Masuknya air mulutnya. Batal si puasa, si batal puasa. Yang membatalkan puasa adalah yang main-main. Yang tertelan. Okay. Tertelan. Walaupun tertelan. Membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab lahir daripada perkara yang tidak dituntut oleh syarak. Okay. Tidak dituntut oleh syarak. Contoh, yang dituntut oleh syarak lagi adalah ketika kita mandi wajib. Mandi wajib dituntut oleh syarak. Wajib untuk kita mandi untuk mengesahkan solat kita. Okay. Jadi kita pun mandi. Tengah-tengah mandi, termasuk air. Kamu sengaja memanglah batal. Dan tersebut dilahirkan daripada perkara yang dituntut oleh syarak, maka si batal puasa. Okey. Baik. Kalau kita mandi untuk tabarrud, bersejuk-sejuk. Okey, tiba-tiba termasuk air.
maka batal puasa kita. Sebab apa? Sebab lahir daripada perkara yang tidak dituntut oleh syarak. Alam. Okey. Ada soalan sebelum kita masuk ke dalam perbincangan yang kelima? Perbincangan kelima tu panjang. Agak panjang lah. Okey, baik. Kita masuk dalam perbincangan yang kelima. Perkara yang membatalkan puasa yang kelima adalah sengaja bersetubuh. Sengaja bersetubuh. Sengaja bersetubuh di siang Ramadan. Membatalkan puasa. Kalau persetubuhan tersebut berlaku tanpa sengaja, maka tidak batal puasa orang yang berpuasa tersebut. Okey. Yang penting dilakukan dalam keadaan terlupa. Okey. Terlupa. Terlupa. Baik. Ia dalam mazhab Syafi'i. Seperti mana orang yang makan, okey, seperti mana orang yang makan dalam keadaan terlupa si membatalkan puasa, seperti ya jualah bersetubuh dalam keadaannya lupa si membatalkan puasa. Sandarkan kepada hadis yang sama. Kata Rasulullah, man akala aw syariba nasiyan atau kama qala wa huwa sha'imun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan dia lupa, padahal dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sebab apa perlu sempurnakan? Sebab puasanya si batal. Ya, apa yang dimakannya tadi? Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Maka sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan memberinya minum. Rezekinya lah. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, sengajakah, syek sengajakah, batal. Okey, mazhab Maliki sengajakah, syek sengajakah, batal. Okey, baik. Perbahasan berkenaan dengan bersetubuh di siang hari Ramadan. Siang hari, malam saya ada masalah. Siang hari Ramadan, ulama ijma'. Okey, sepakat ulama mengatakan membatalkan puasa. Perbuatan tersebut membatalkan puasa. Okey, sepakat ulama. Tanpa ada yang mengingkari. Okey. Baik. Sekejap. Okey. Ya, untuk siang hari Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Al-Quranul Karim. Okey, ayat daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyam min rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Okey. Ila akhir ayat. Okey. Uhilla lakum lailatas siyam. Halal kepada kalian lailatas siyam, malam puasa. Okey, halal malam puasa. Malam yang diiktibar syarak adalah bermula maghrib sehingga sebelum subuh. Okey. Jadi malam tu malam yang halal. Okey. Untuk menyetubuhi isteri-isteri kalian, untuk bersama isteri-isteri kalian. Okey. Arwafathu ila nisaikum. Baik. Jadi faham daripada perkataan kalimah Al-Quran yang mengatakan halal malam, mafhum mukhalafahnya adalah si halal siang. Okey, sebab yang disebut halal hanya malam. Jadi siangnya si halal. Okey. Dalilnya lah. Dan sambungan daripada ayat tersebut ya dengan lebih sharih lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka sekarang fal'ana bashiruhun. Bersamalah kalian dengan isteri-isteri kalian dan carilah daripada apa yang Allah catatkan ke atas kalian daripada anak-anak lah. Dan makanlah dan minumlah sehinggalah nyata benang putih. Benang putih maksudnya cahaya fajar di kaki langit. Daripada benang hitam. Benang hitam maksudnya gelap malam. Minal fajr. Thumma atimmus siyama ila lail. Kemudian kamu sempurnakanlah puasa sehingga malam pula. Okey. Ya, dalilnya dua ayat lah. Dalil yang mengatakan jima pada malam hari si membatalkan puasa ataupun si ada masalah, dan jima pada siang hari membatalkan puasa. Okey. Dan ada beberapa perkara yang lain juga berkaitan dengan hukum jima. Ada apa namanya? Ada kaitan lah. Antaranya adalah perbahasan berkenaan dengan mengeluarkan mani dengan sengaja, keluar mani dengan bermimpi, berpagian dalam keadaan janabah. Okey. Dan apa yang terlahir ataupun akibat daripada perbuatan membatalkan puasa dengan jima dan membatalkan puasa dengan selain jima. Ini ada beberapa perbahasan yang penting-penting juga lah. Kita akan mulakan satu persatu. Yang pertama kita nak bincang berkenaan dengan berpagian. Berpagian. Berpagi-pagi dalam keadaan jenabah. Masuk pagi-pagi. Saya cuma macam ni. Saiz berpagi-pagi dalam keadaan jenabah. Ada yang ni. Fahamlah nak berpagi-pagi. Pagi-pagi. Masuk subuh dalam keadaan jenabah. Kita nak baca macam ni. Asbaha junuban. Asbah junuban. Nak terjemah macam ni. Nak terjemah ke bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu. Oh. Lebih tidak daripada berpagi-pagi. Berada dalam keadaan junub ketika pagi. Dan ni tak Mafi? Berpuasa dalam keadaan berjunub lah. Okay. Memulakan puasa dalam keadaan junub. Okeylah. Memulakan puasa dengan dalam keadaan berjunub. Okey. Maksudnya pada malam hari ya, nya bersama isterinya ataupun mimpi. Okey. Sehingga keluar mani. Maka mewajibkan mandi. Apabila keluar maninya dalam keadaan janabah. Ataupun malam harinya berhenti daripada haid. Apabila berhenti daripada haid, maka mewajibkannya mandi untuknya solat kelak. Ini dalam keadaan janabah. Okey? Baik. Jadi apa nama? Adakah boleh ataupun adakah sah puasa mereka-mereka yang dalam keadaan janabah apabila orang bang subuh. Orang azan subuh. Okey, bila orang azan subuhnya masih dalam keadaan berjunub. Okey, adakah batal ataupun si puasanya? Jawapannya si batal puasanya. Okey, tetap sah puasanya. Okey, tetap sah puasanya. Sebab apa? Yang pertama ada hadis daripada Sayyidah Aisyah dan beberapa orang lagi isteri Rasulullah yang mengatakan Rasulullah berpagian dalam keadaan berjanabah, kemudian Rasulullah mandi, kemudian Rasulullah meneruskan puasa. Maksudnya puasa batal. Okey. Yang satu. Kemudian boleh difaham juga si membatalkan puasa daripada ayat Al-Qurannya sendiri. Okey.
daripada ayat Al-Qurannya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan, minum dan setubuhlah. Okey. Sehingga nyata benang putih. Selama mana belum nyata benang putih, maka boleh bersetubuh. Okey. Maksudnya kalau kita apa nama itu? Subuh pukul 6 pagi. Contohlah. Subuh 6 pagi. 6 AM. Jadi sebelum 6 AM boleh untuk makan, boleh untuk minum, boleh untuk bersetubuh. Boleh. Okey. Maksudnya 5:58. Boleh lagi untuk makan, boleh lagi untuk minum, boleh lagi untuk bersetubuh. Yang si boleh apabila masuk pukul 6. Jadi apabila 5:58 dia bersetubuh. Kemudian dia selesai daripada persetubuhannya 5:59. Okey. 5:59 masih lagi dalam waktu. Masih lagi belum masuk waktu. Okey. Jadi seminit lepasnya masuk waktu. Okay, seminit lepasnya masuk waktu. Maka si tergambar mandi junub dia tadi dalam tempoh masa yang terlalu sekejap. Okey. Yang antara dalil yang disebutkan dalam kitab Syekh Hasan itu, Fiqhus Shaum. Fiqhus Siyam. Okey. Baik. Macamnya juga lah perempuan yang haid. Okey, perempuan yang haid. Perempuan yang haid berhenti darah malam. Malas nak mandi. Tunjuk. Contohlah. Okey. Malas nak mandi. Sejuk. Sepatutnya mandi lah. Okey. Sebab apa sepatutnya mandi? Sebab wajib ke atasnya semayang Isyak dan semayang Maghrib. Wajib. Kalau berhenti malam, berhenti dalam waktu Isyak, wajib semayang Isyak dan Maghrib. Okey. Andai kata nyasik semayang, hanya berdosa lah. Okey. Cuma yang kita nak bincang puasa. Okey. Esokkan harinya, dia masih dalam keadaan janabah. Masuk orang azan subuh. Azan subuhnya pun masih dalam keadaan berjunub. Okey. Adakah sah puasanya? Jawapannya sah. Puasanya sah. Hatta andainya si mandi daripada subuh sampai ke maghrib si mandi. Tetap puasanya sah. Okay, kita bincang bab puasa. Okay, kita bincang bab puasa. Adapun bab semayangnya, dosa lah sebab meninggalkan semayang. Okay. Sebab syarat sah semayang suci daripada hadas besar. Adapun syarat sah puasa bukan suci daripada hadas besar. Okay. Hanya semata-mata bersih daripada ataupun berhenti daripada haid dan nifas. Nak beza. Okay. Baik. Yang kedua adalah berkenaan dengan bermimpi ketika siang Ramadan. Okay. Ketika siang Ramadan. Dia tidur, kemudian dia bermimpi, kemudian keluar air mani. Adakah membatalkan puasa ataupun si? Mak kata si batal puasa. Okay. Si batal puasa secara ijma'. Ijma' ulama' mengatakan si batal puasa dan seada apa-apa kena atasnya. Maksudnya si wajib qadha, si wajib kafarah, semua si. Okay. Macam biasa aja. Cuma dia perlu mandi lah kalau dia nak solat. Okay. Kalau dia nak solat, dia perlu mandi. Andai kata nya mimpi tadi selepasnya solat asar. Selepasnya sembahyang asar. Okey. Jadi dia pun bermimpi keluar air mani. Okey. Adakah wajib yang mandi segera? Jawapannya si wajib. Sebab apa si wajib? Sebab saya dah perkara yang menuntut. Maksudnya nyasi dah sembahyang dah. Okey. Kecuali nak sembahyang maghrib kan. Okey. Nampaknya dah sembahyang asar dah. Okey. Baik. Kemudian bermimpi yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah
mengeluarkan mani dengan sengaja. Okey, mengeluarkan mani. Bermimpi hingga keluar mani. Yang ketiga adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Okey. Mengeluarkan mani boleh dalam dua keadaan. Sama ada secara haram ataupun secara halal. Secara haram maksudnya mengeluarkan mani dengan sendiri. Dengan tangan sendiri. Baik. Ataupun dengan tangan orang lain. Yang halalnya adalah mengeluarkan mani dengan tangan isteri. Ia halal. Tapi kedua-dua perbuatan yang tersebut semuanya membatalkan puasa. Okey, semuanya membatalkan puasa. Dan haram hukumnya. Okey. Yang kita sebut haram, halal, ia pada asal. Okey. Tapi apabila dilakukan pada siang Ramadan, kedua-duanya haram. Okey, kedua-duanya haram dan membatalkan puasa. Okey. Kedua-duanya haram dan membatalkan puasa. Okey. Adakah diwajibkan ke atasnya qada? Ya. Wajib ke atasnya qada. Sebab apa wajib ke atasnya qada? Sebab puasanya batal. Wajib qada dan wajib qada segera. Okey, wajib qada dan wajib qada segera. Okey. Kemudian adakah mewajibkan kafarah? Adakah mewajibkan kafarah? Jawapannya si. Okey, si mewajibkan kafarah. Ya, secara ringkaslah. Okey. Yang keempat, kita bincang berkenaan dengan bermesra. Bermesra. Bermesar. Bermesra. Mesra contohnya ciuman. Ataupun pelukan. Ataupun sentuhan. Selain daripada jima lah. Okey, selain daripada jima. Baik. Adakah membatalkan puasa ataupun si? Adakah membatalkan puasa ataupun si? Okey. Ulama buat perincian. Okey, kita akan buat peta situ lah. Buat perincian. Okey, jap. Okey. Yang pertama kita kena tengok. Daripada ciuman, pelukan, sentuhan tu keluar mani ataupun si? Kadang-kadang keluar mani. Kadang-kadang si. Okey. Keluar mani ataupun si keluar. Baik. Andai kata keluar mani, maka sepakat ulama mengatakan batal puasanya. Okay. Sepakat ulama mengatakan batal puasanya. Ijma' ulama lah. Cuma ada lah beberapa ulama yang menyalahi ijma'. Antaranya adalah Syekh Albani. Okay. Yang menyalahi ijma'. Syekh Albani mengatakan Syekh Albani ke Ibn Utsaimin mengatakan mengeluarkan mani dengan sengaja ataupun keluar mani daripada ciuman, pelukan, sentuhan si membatalkan puasa. Ini pandangan yang syadz. Baik. Keluar mani batal puasanya. Okey, batal puasanya beserta dosa. Dosa lah. Ijma' ulama. Baik. Andai kata si keluar, si keluar mani tu ada dua keadaan. Sama ada keluar mazi ataupun tidak. Okay. Keluar mazi ataupun si, puasanya tetap sah. Okay. Puasa tetap sah. Okay. Puasa tetap sah. Asalkan bukan keluar mani. Kalau keluar mani batal. Kalau keluar mazi ataupun si keluar mazi, maka puasanya sah. Okay.
Cuma hukumnya apa? Puasanya sah. Hukum perbuatannya apa? Okey. Ulama pecahkan dua pula. Yang pertama, menggerakkan syahwat. Menggerakkan syahwat. Sorry, tulisan tadi. Yang kedua, tidak menggerakkan syahwat. Okay. Andai kata ciuman, pelukan dan sentuhan yang berlaku di antara suami dan isteri tersebut menggerakkan syahwat, maka hukumnya adalah makruh tahrim. Okey, makruh tahrim. Okey, makruh tahrim. Berdosa melakukannya. Makruh tahrim berbeza dengan makruh tanzih. Makruh tanzih, kalau kita buat, si dapat dosa. Kita tinggal dapat pahala. Okey. Makruh ada dua. Yang pertama, tahrim. Yang kedua, tanzih. Tanzih, buat, si dapat dosa. Tinggal, dapat pahala. Berbeza dengan makruh tahrim, buat, dapat dosa. Tinggal, dapat pahala. Apa beza makruh tahrim dengan haram? Kenapa sih sebut haram je? Nak sebut makruh tahrim. Apa bezanya? Bezanya, Ustaz Is? Haram jazam. Makruh tahrim? Makruh tahrim larangannya si jazam. Macam ni pun nak ya. Aduh, saya ingat. Sini. Ma talabahu syari'. Ma talabahu asy-syari' talaban jaziman. Ya, tuntut nak. Ma talaba apa? Talabu at-tark. Ya, talaban jaziman. Talabu at-tarki talaban jaziman. Ya, bezanya dengan haram. Haram, tuntutan tinggal ya adalah secara jazam. Adapun makruh tahrim, tuntutan tinggal ya tidak secara jazam. Boleh ditakwil. Okay. Kalau jazam siapa ditakwil. Baik. Ini contoh. Okay. Sebab apa? Makruh tahrim. Sebab kata Rasulullah, man hama hawla al-hima yushiku ay yaqa'a fi, ataupun yushiku ay yarta'a fi. Okay. Barang siapa yang bermain di sekitar kawasan larangan, dibimbangi terjatuh, termasuk di dalam kawasan larangan tersebut. Disebutkan dalam hadis berkenaan dengan asyubuhat. Okay. Meninggalkan syubhat. Okay. Baik. Kemudian, kalau ciuman, pelukan, bersentuhan kulit tidak menggerakkan syahwat. Tidak menggerakkan syahwat. Okay. Maka hukumnya adalah khilaf al-awla. Khilaful awla. Khilaf maksudnya menyalahi. Al-awla adalah yang lebih baik. Menyalahi yang lebih baik. Okay. Menyalahi yang lebih baik. Maksudnya lebih baik tinggal. Sebab apa lebih baik tinggal? Sebab benda ya memang selari dengan kehendak nafsu. Sedangkan puasa antara maksudnya adalah untuk keluar daripada kesenangan nafsu. Okay. Jadi hukumnya khilaful aula. Okay. Menyalahi daripada benda ya lebih baik. Okay. Menyalahi perbuatan yang tersebut si bola benda ya yang terbaik. Okay. Ya yang
terbaik. Okey. Dari sini ulama membahagikan dalam mazhab Syafi'i membahagikan ciuman tadi menggerakkan syahwat ataupun si menggerakkan syahwat. Dalam mazhab lain dia si letakkan menggerakkan syahwat ataupun si syahwat, dia letakkan tua ataupun muda. Tua ataupun muda. Okey. Sebab apa? Sebab hadis Rasulullah yang membincangkan berkenaan dengan dia, sebenarnya ceritanya macam tu. Okey. Ada dua orang sahabat Rasulullah yang datang dalam dua masa yang berlainan. Okey, seorang tua, seorang muda. Tanya soalan yang sama. Okey. Tapi orang yang berlainan. Jadi orang muda yang datang kepada Rasulullah tanya, boleh ke si dia nak berciuman dengan isterinya pada siang hari Ramadan? Kata Rasulullah, si boleh. Si boleh. Kemudian pergilah dia. Ditanya lagi oleh seorang sahabat Rasulullah yang lain, yang tua. Okey. Kata Rasulullah, boleh. Okey. Jadi sebahagian ulama mazhab yang meletakkan boleh ataupun si boleh ikut tua ataupun muda. Orang muda si boleh, orang tua boleh. Orang tua si boleh, orang muda boleh. Seperti mana yang Rasulullah suruh dan larang. Larang kepada orang muda, suruh kepada orang tua. Tapi dalam mazhab Syafi'i si melihat kepada umur. Melihat kepada sebab. Sebab apa Rasulullah melarang orang muda? Sebab orang mudanya lebih mungkin masa Rasulullah tengok sahabat yang muda tersebut, Rasulullah tahu yang orang muda nafsunya lebih kuat. Okey. Jadi Rasulullah larang. Okey. Maksudnya perkara tersebut akan menggerakkan syahwat. Okey. Ya Rasulullah larang. Adapun orang tua yang datang kepada Rasulullah, mungkin Rasulullah tengok, oh saya dah bapa anaknya tu. Okey. Jadi dibenarkan sebab syahwatnya si tergerak. Okey. Jadi mazhab Syafi'i melihat kepada ilah menggerakkan syahwat ataupun si menggerakkan syahwat. Tanpa dikira tua ataupun muda. Ada aja orang tua tergerak syahwat juga apabila bercium dengan isterinya. Ada. Saya dah masalah pun tak. Okey. Bukan benda yang mustahil pun. Baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i perinciannya adalah menggerakkan syahwat ataupun si. Kalau menggerakkan syahwat, hukum dia makruh tahrim, haram. Okey, dapat dosa kalau buat. Tapi si batal puasa. Okey, kalau menggerakkan syahwat, si menggerakkan syahwat, maka menyalahi perbuatan yang tersebut adalah yang terbaik. Okey. Kemudian yang terakhir kita nak bincang berkenaan dengan akibat. Okey, berkenaan dengan akibat. Sebenarnya dalam kitab kita ada disebutkan. Kita tengok, boleh tengok teruslah. Okey, akibat bersetubuh dengan sengaja pada siang Ramadan. Okey. Sengaja bersetubuh pada siang Ramadan akan menyebabkan beberapa akibat. Okey. Cuma yang kita buat nota ia berdasarkan kitab. Mun mau kacak lagi, kita bahagikan dua siap-siap. Okey. Akibat membatalkan puasa dengan membatalkan puasa dengan apa? Dengan persetubuhan. Okey. Persetubuhan. Yang kedua, selain persetubuhan. Persetubuhan. Selain persetubuhan, contohnya makan, minum. Okey. Baik. Kalau membatalkan puasa dengan selain persetubuhan, dia makan, dia minum, maka apa yang wajib ke atasnya? Wajib ke atasnya yang pertama bertaubat. Sebab apa? Perbuatannya adalah berdosa. Okey. Wajib ke atasnya qada. Puasa hari tersebut. Sebab mana? Sebab puasanya batal. Puasa batal.
Okay. Wajib qada tadi wajib dilakukan dengan segera. Okey, wajib segera. Qada 1 hari tadi. Okey. Ya, untuk orang yang membatalkan puasa dengan selain persetubuhan. Kalau membatalkan puasa dengan persetubuhan, maka yang pertama berdosa dengan persetubuhan tersebut. Okey, wajibnya bertaubat. Baik. Yang kedua, wajib qada hari puasa tersebut. Hari puasa tersebut wajib qada. Yang ketiga, wajib kafarah. Wajib kafarah secara tertib. Okey, wajib kafarah secara tertib. Yang pertama, kafarah memerdekakan hamba, membebaskan hamba. Sekarang tu saya dah hamba. Jadi kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Kalau saya dapat juga, barulah pergi yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. 1 cupak seorang. Okey. Jadi sekarang tu, yang pertama saya dah. Jadi kita boleh cancel. Yang pertama, memang pergi kepada yang kedua terus. Okey. Dan payah untuk jatuh kepada yang ketiga. Punya tertib. Jadi saya ada alasan. Susah bukan alasan. Okey. Tetap juga wajib ke atasnya 2 bulan berturut-turut. Okey. Maksud 2 bulan berturut-turut, mestilah puasa yang dilakukan 2 bulan berturut-turut. Tanpa ada berhenti. Okey. Kalau berhenti. Sebulan 20 hari nya dah puasa. Hari ke-21 nya si puasa. Maka wajib ke atasnya ulang balik 2 bulan berturut-turut. Okey. Wajib ke atasnya ulang balik 2 bulan berturut-turut. Yang satu. Kemudian kafarah yang kita sebutkan tu wajib ke atas 1 puasa yang dibatalkan dengan bersetubuh. Okey. Maksudnya kalau batalkan puasa 10 hari, maka wajib ke atasnya 20 bulan. Tapi yang berturut-turutnya 2 bulan. 2 bulan, 10 set. Okey, 10 set 2 bulan. Wajib ke atasnya. Kafarah yang tadi untuk 1 hari yang dibatalkan. Okey, yang dibatalkan. Baik. Kemudian, andai kata persetubuhannya tersebut berlaku beberapa kali dalam hari yang sama, maka tetap yang diwajibkan hanya 1 kafarah. Okey. Contohnya melakukan persetubuhan 3 kali dalam sehari. Okey. Hari puasa tadi lah. Maka tetap juga yang dikenakan kafarah hanya sekali. Sebab apa? Sebab yang membatalkan puasa hanya yang pertama. Syarat mewajibkan kafarah adalah membatalkan puasa dengan jima'. Kalau membatalkan puasa dengan selain jima', kemudian selepas ianya berjima', maka diwajibkan ke atasnya kafarah. Contohnya sebelumnya bersetubuh dengan isterinya, dia pun makan. Dia makan tanpa minum. Kemudian barunya bersetubuh dengan isterinya. Maka perbuatan tersebut jelas haram. Okey. Tapi tidak mewajibkan kafarah. Okey, tidak mewajibkan kafarah. Cuma kalau kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sesekali kita ajar. Okey. Kalau si tahan bersama dengan isteri, makan dulu. Jangan kita ajar. Sebab benda? Sebab perkara yang adalah perkara mungkar. Apa yang dituntut kepada kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah kemungkaran, ajak kepada kebaikan. Jadi kalau kita sebut macam ni, seolah-olah kita mengajak kepada kemungkaran. Okey, jangan disebutlah. Jangan disebut macam ni. Baik. Tapi andai kata berlaku macam ni, tetap mewajibkan kafarah. Okey, tetap mewajibkan kafarah. Okey. Dan satu lagi yang kena ingat, wahai laki-laki, yang diwajibkan ke atasnya kafarah
hanyalah laki-laki ataupun suami. Adapun isteri ataupun perempuan tidak diwajibkan sedikit pun daripada kafarah. Dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain, perempuan sama juga. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, laki sahaja yang kena kafarah. Adapun qada puasa yang batal tadi, dua-dua qada. Dosa dua-dua dapat. Saya dah share. Okay. Masing-masing dapat dosa. Masing-masing wajib qada. Cuma kafarahnya hanya seorang sahaja yang kena, iaitu lelaki. Tanpa dilihat siapa yang mulakan dulu. Okay. Isterinya yang mulakan dulu. Isterinya yang godanya. Isterinya yang semua. Tetap laki yang kena. Okay. Tetap laki yang kena kafarah. Okay. Tetap laki yang kena kafarah. Okay. Okay. Baik. Okay. Perbincangan berkenaan dengan kafarah. Ataupun akibat daripada perbuatan bersetubuh di siang Ramadan. Membatalkan puasa dengan bersetubuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Mal? Bafi? Sudah. Baik. Yang lain ada soalan? Untuk jima' itu Apa ya? apa nama? Mendubur pun sama juga. Jima' tadi sama ada melalui qubul ataupun dubur. Okay. Takut ada orang fikir jima' tu depan aja. Soalnya pergi belakang lah. Asyik ni asyik dapat kafarah. Faham. Kalau dalam saya ingat kalau siapa? Kalau jima' haiwan, adakah mewajibkan kafarah ataupun si? Wajibkan kafarah ataupun si? Ustazna? Si pasti Sama si pasti. Arya dah baca. Cuma si ingat. Adakah membatalkan faqad ajma'at al-ummah ala tahrim al-jima' as-sha'im mutlaqa. Ya batal. Ya batal, tapi adakah mewajibkan kafarah? Tapi adakah kafarah? Adakah mewajibkan kafarah? Sekejap saya buat analang. Mafi? Tahu Mafi? Wallahu a'lam. Sekejap, Mek baca dalam syarat apa nama tu? Syarat wajib kafarah uzma. Tapi ni saya ada. 1, 3. Sebut. Okey tak? Misal dia lelaki dengan lelaki. Adakah batal lah nak. Sebab batal. zakar masuk dalam lubang. Tapi adakahnya mewajibkan kafarah juga sih? Tidak terfikir. Ada siap disebutkan kaifiyah kafarah. Kaifiyah kafarah ada. Yang boleh dikaji dan boleh dicari dalam kitab. Kafarah khas untuk lelaki nak. Kafarah khas untuk lelaki. Untuk perempuan sih untuk lelaki. Cuma adakah kalau melakukan perkara yang luar tabi'i diperincikan ke Ustaz
had umur bagi tua. Saya kalau dalam mazhab Syafi'i, nyesik kira tua ataupun muda. Dhabitnya adalah menggerakkan syahwat ataupun si kira tua ataupun muda. Yang dikira tua ataupun muda ya adalah di sisi mazhab yang lain. Okey, di sisi mazhab yang lain. Adapun di sisi mazhab yang lain, tua muda ya, adakah diperincikan dengan had umur 40 tahun ke atas ataupun wallahu alam, saya tahu. Saya tahu macam ni perincian tua dan muda. Ataupun tua dan muda mengikut bahasa. Wallahu alam, ya saya tahu. Menurut mazhab lainnya saya tahu. Saya dah tengok, saya dah bincang, saya dah belajar. Boleh dicari tadi apa yang kita muskil tadi. Yang pertama, mula perbuatan yang tersebut kepada haiwan, batal puasa jelas. Okay. Adakah mewajibkan kafarah ataupun yang pertama. Yang kedua, mula luar tabi'i, laki dengan laki, adakah mewajibkan kafarah ataupun ya, persoalan dan tugasan untuk hari itu, untuk kita cari. Ada lain ke? Kemungkinan lain boleh pada lagi Evan. Dua. Pernah saya baca, cuma Hamzi. Saya dah. InsyaAllah jelas takat tu. Okey, baik. Jadi kita tinggalkan muzakarah kita malam tu dengan dua soalan yang perlu kita cari, iaitu adakah mewajibkan kafarah ke atas orang yang luar tabi'i, kedua luar tabi'i, laki dengan laki dengan haiwan. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.